اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 21. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ta'alluq oleh iradah pula akan yang baik dan yang jahat bagi seseorang, dan ta'alluq oleh iradah pula akan yang baik dan yang jahat bagi seseorang. Kerana kedua tak ada nya dah, kerana kedua daripada baik dan jahat itu dikatakan mumkinun. Hak baik pun dikatakan mumkinun, yang jahat pun dikatakan mumkinun. Yang mana terdahulu ta'alluq iradah sebagaimana ta'alluq qudrah kepada mumkinun. Kemudian perkara baik pun mumkinun, perkara jahat pun dipanggil mumkinun. Apa dia mumkinun? Perkara yang harus berlaku. Perkara yang harus berlaku dengan makna harus pada akal. Sebut kata berlaku perkara baik, akal boleh terima. Sebut kata berlaku perkara jahat, akal boleh terima. Jadi baik jahat ni dipanggil perkara yang harus. Jangan pergi pada harus syarak. Ni kita bicara hukum akal. Harus pada akal. Perkara harus pada akal ni selain daripada yang wajib dan selain daripada yang mustahil. Dia ada 3. Satu, perkara yang wajib. Yang kedua, perkara yang harus. Yang ketiga, perkara yang mustahil. Selain daripada perkara yang wajib, selain daripada perkara mustahil, perkara haruslah, mungkinlah. Perkara yang wajib, zat Allah, sifat-sifat Allah, itu perkara yang wajib ada. Perkara yang mustahil nak ada, anak Allah, isteri Allah, sekutu bagi Allah Tuhan yang kedua, itu perkara yang mustahil nak ada. Jadi selain daripada yang wajib, selain daripada yang mustahil, yang harus. Mana yang harus mungkinun, segala-galanya lah. Segala-gala. Ni cuma nak fokus pada yang baik, yang jahat ni. Tapi segala-gala. Yang berlaku di bumi dipanggil yang harus. Yang berlaku di langit dipanggil yang harus. Yang berlaku di dunia dipanggil yang harus. Yang berlaku di akhirah dipanggil perkara yang harus berlaku, mumkinun berlaku. Jadi kesemua yang berlaku tu adalah ta'alluq iradah dan ta'alluq qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni cerita nampak macam standard sikit lah ta'alluq ni. Cerita cerekah kau, semua yang berlaku qada dan qadar Allah. Ada gitu. Semua mungkin tu lah.
Semua yang berlaku ni, semua yang berlaku yang mungkinun yang harus. Sebab tu dalam ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia ya Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa, sesuatu yang harus, syait-syait yang harus. Adapun Allah Ta'ala wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, sesungguhnya meliputi Allah Ta'ala dengan sekalian perkara nisbah ilmu. Meliputi, Tuhan tahu sekalian perkara. Tadi Tuhan kuasa atas sekalian perkara. Tuhan tahu sekalian perkara. Tuhan amat kuasa atas sekalian perkara. Sama bunyi dia tak? Ini tafsiran dia tak sama pula situ. Sekarang Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu sekalian perkara, ala kulli syai'in, atas sekalian perkara, qadir amat kuasa. Bikulli syai'in ilma, dengan sekalian perkara nisbah dengan ilmu, meliputi, Tuhan tahu belaka sekalian. Tuhan kuasa atas sekalian perkara, Tuhan tahu dengan sekalian perkara. Tak sama tu. Kudrah iradah sekalian perkara yang harus. Sekalian perkara yang harus. Ataupun qadir, Allah Ta'ala kuasa atas sekalian perkara yang dikehendaki oleh Allah, yang bersifat dengan iradah. Tapi nak ceritanya, iradah sama, kudrah sama, perkara yang harus. Sekalian yang harus. Ini kena faham sini. Dah Tuhan amat kuasa atas sekalian perkara, Tuhan kuasa dak buat anak. Lagi lalu dah. Dak kata sekian perkara, sekalian perkara yang harus. Anak Allah itu bukan perkara harus, itu perkara mustahil. Tak kait. Dia kata nak kena faham ni. Adapun Allah Ta'ala tahu dengan sekalian perkara, meliputi ilmu Allah dengan sekalian perkara, sekalian hak wajib, hak harus dan hak mustahil. Tuhan tahu belaka. Hak wajib Tuhan tahu, berkaitan dengan zat Allah, Tuhan tahu ke tak? Berkaitan dengan zat Tuhan, Tuhan tahu ke tak? Tuhan tahu. Berkaitan ilmu Tuhan, Tuhan tahu. Berkaitan dengan sifat Tuhan, Tuhan tahu ke tak? Tuhan tahu. Hak mustahil Tuhan tahu ke tak? Tuhan tahu. Anak Allah, Tuhan tahu tak ada? Tahulah. Hak mustahil pun tahu juga. Hak tak ada tahulah kok tak ada. Perkara tak ada, tahu kok jalan tak ada. Macam sebut sebelum ni lah. Hak tak ada tak tahu ke? Apa dah tahunya? Bini tak ada, tak tahu. Tok laki tak ada, tak tahu. Mati dah. Ke tak tahu? Tahu dah. Bini tak ada, mati dah. Tok laki tak ada, mati dah. Dia saya tak tahu benda tak ada. Apa dah tahunya? Tahulah. Tahu macam mana? Tahu kok tak ada lah. Jadi hak mustahil Tuhan tahu. Anak bagi Tuhan tak ada, Tuhan tahulah. Isteri bagi Tuhan tak ada, Tuhan tahu. Tahu dengan sekalian perkara, sekalian sungguh-sungguh. Hak wajib, hak harus, hak mustahil. Tetapi hak kudrah dan iradah, sekalian perkara yang harus, mungkinun juga. Perkara yang harus ada, harus tiada. Jangan learning, orang-orang learning dia akalan dia pelik. Tuhan kuasa segala-gala, Tuhan kuasa segala-gala. Tuhan kuasa dah nak matikan Tuhan sekejap. Allah kata pasal ni pula dia tanya. Dah Tuhan kuasa kan? Tuhan buat mati Tuhan sekejap, atau Tuhan hidup semula Tuhan? Buat main dia tanya benda gitu. Kalau Tuhan kuasa segala-gala, Tuhan kuasa dah nak buat Tuhan yang kedua. Dan Tuhan kuasa segala-gala, sekalian perkara yang harus.
Mati Allah mustahil. Tuhan yang kedua mustahil. Tidak berkait dengan kekuasaan Allah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Dia berbeza dengan ilmu. Ilmu tahu sekian perkara, sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Jadi ta'alluq iradah kepada perkara yang mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Sini nak fokus kepada dua perkara, perkara baik dan juga perkara jahat. Lagi pada perkara baik dan perkara jahat. Kemudian panjang pula bicara hak perkara jahat. Jadi hak baik pun dipanggil mumkinun, hak jahat pun dia panggil mumkinun. Jadi ta'alluq iradah adalah kepada perkara mumkinun. Jadi dalam ta'alluq oleh iradah pula akan yang baik. Baik ni apa ni? Beriman, buat taat tu baik. Dan yang jahat, yang jahat ni kufur kepada Allah, sembah berhala. Tu perkara jahat. Perkara jahat, buat maksiat, tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina, mencuri, merampok, bunuh orang. Itu perkara jahat. Jadi ta'alluq oleh iradat pula akan yang baik dan jahat bagi seseorang. Kerana kedua baik jahat itu dikatakan mumkinun. Hak baik mumkinun, hak jahat mumkinun. Jadi yang berlakunya adalah ta'alluq iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'alluq iradah Allah ni Allah menentu pada azal. Seseorang akan buat baik. Allah menentu pada azal seseorang buat jahat. Iradah. Sampai masa sekarang ni ta'alluq kudrah lah pula. Ta'alluq iradah hak tu takhsis, menentu sedia kala, tanjizi qadim. Saat sekarang berlaku perkara baik. Ni kita duduk belajar ni perkara baik. Iktikaf dalam masjid ni perkara baik. Sedang berlaku ni Allah yang lakukan. Tu kudrah lah pula. Tu kudrah. Perkara jahat. Contoh yang sedang berlaku perkara jahat, orang kafir dianya tu hak sedang berlakunya. Allah yang buat. Hak kudrah lah. Hak iradah, kita bicara iradah ni. Allah telah menentukan pada azal orang ni kafir siapa ke mati, contoh. Jadi sekarang ni sedang kafir sampai masa sekarang Tuhan yang buat. Kudrah, taksir. Iradah, taksis, menentu. Yang baik pun Tuhan nentu, Tuhan letak, Tuhan mutuh pada azal. Iradah selaras dengan ilmu. Apa yang Tuhan nentu Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu Tuhan nentu. Tapi Tuhan tahu yang harus je lah. Hak wajib, hak mustahil Tuhan tahu tak kait dengan menentu. Hak menentu hak perkara harus je. Tapi kita cari kah agak, apa yang Tuhan nentu letak Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu perkara harus ni akan berlaku, Tuhan nentu perkara itu akan berlaku. Allah Ta'ala tahu perkara harus ni tidak akan berlaku, Allah Ta'ala pun menentu tidak akan berlaku. Jadi berlaziman antara menentu iradah dan mengetahui ilmu. Berzimang dua tu sebab sama-sama tanjizi qadim. Tengok di mana apa? Allah Ta'ala menentu pada sedia kala, Allah Ta'ala mengetahui pada sedia kala. Sama-sama tanjizi qadim lah kedua tu. Iradah dengan ilmu. Jadi berlaziman antara iradah dengan ilmu. Jadi Allah menentukan pada azal baik dan jahat. Saat sekarang berlaku perkara baik, Allah yang bersifat dengan iradah yang melakukan ta'alluq taksir, memberi bekah. Taksir memberi bekah. Mengada, meniada, menggerak, mendiam, segala-galanya berlaku ni adalah datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedang berlaku sekarang, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat bagi seseorang.
Kenapa? Kerana keduanya baik jahat dikatakan mumkinun, perkara yang harus pada akal, berlaku akal boleh terima, tidak berlaku pun akal boleh terima. Ni cerita seseorang ni. Bukan hak berlaku di seseorang je. Hak baik berlaku di malaikah, iradah Allah berlaku tu, kudrah Allah berlaku tu. Hak baik berlaku di jin, hak iradah kudrah Allah berlaku tu. Hak jahat bukan berlaku di seseorang je. Hak jahat berlaku di syaitan, datang daripada kudrah iradah Allah. Hak jahat berlaku di kalangan jin, sebab jin macam manusia. Ada yang kufur, ada yang beriman. Yang beriman pula ada yang baik, ada yang jahat, sama macam kita je lah. Jadi sekarang ni hak di seseorang ni cerita kita ni, tapi bukan hak kita saja. Hak berlaku di malaikah, hak berlaku di jin, hak berlaku di syaitan, kesemuanya adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Situ je. Semua yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak bekas sama sekali, termasuk malaikah, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Sebut kata makhluk tak bekas sama sekali, yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Simple, mudah, clear. Faham? Pegang di akidah. Jangan duk soal banyak-banyak dalam perkara gaib seumpama ni. Tapi kena faham molek. Jangan buat kejut pula. Malaikat pun. Dan malaikat pun. Kan sekarang perkara Tuhan kan? Yelah sekarang perkara Tuhan. Tengok kau kita ni je. Tu tak panggil sekarang perkara kalau kita je. Ke mana? Rukun iman. Sekalian perkara yang berlaku di manusia sahaja, qada dan qadar Allah. Ada kita rukun iman kenal orang ajar kita gitu? Ada tak? Sekalian perkara yang berlaku pada manusia sahaja, hak qada dan qadar Allah. Ada? Jadi kejut pula malaikat. Malaikat tak bekas juga. Allah. Ingat ke malaikat ni penolong bagi Allah, pembantu bagi Allah. Jadi Tuhan pun, jadi Allah pun jadi boleh ringan, boleh Itu bukan Tuhan balas tu. Itu bukan Rabb begitu, Tuan apa gitu. Tu hak tuan hak manusia. Nama dia tuan rumah. Tapi atas rumah semua orang lain buat belaka. Tuan je bunyi tuan. Orang panggil pun tuan. Masak orang lain buat. Ngemah orang lain buat. Hak tanah nyapu kebun tu orang lain buat. Bawa kereta orang lain buat. Pintu kereta pun orang lain buka. Tuan apa gitu? Tu tuan hak manusia tu. Hak letak nama tuan tu. Letaklah. Tuan rumah. Tuan dia belaka, tuan dia belaka tu. Kilang hak besar tu dia tuan. Dia tuang pun dia buat apa? Nyapuh pun duk dalam kilang tu. Dia buat apa? Tu hak manusia, hak lemah. Allah Tuan Rabbil Alamin, hak dia belaka pun panggil Tuan. Jadi kalau hak malaikat ni sendiri bukan hak Tuhan, bukan Tuan lah gitu. Ada Allah kata nak cerita warna lah. Dia berpeganglah kau panggil ni. Dia percaya di akidah dianya malaikat umpama pembantu Allah yang menjalankan kerja mentadbir alam. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, mudabbirin, malaikat yang mentadbir alam. Kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israel kan mudabbir tu kan, yang mentadbir alam, yang mengatur alam. Itu hak sanda majazi je tu, bukan sungguh. Hak sungguhnya mana? Yudabbirul amra minas sama. Siapa yang mudabbir? Yudabbirul amra siapa? Siapa yang mentadbirkan segala-galanya? Allah Taala, itu hakiki. Bukan kata malaikat. Kita ni pula yang mentadbir di bumi ni pula manusia. Yang dilantik menjadi khalifah mentadbir bumi ni pula.
Kita yang mentadbir. Ada jawatan menokam pegawai takbir. Apa benda lagi ni? Itu sanda je. Hakiki Allah Ta'ala belaka. Kita sebagai khalifah kan, kita ada tugas. Malaikat ada tugas. Kita sebagai khalifah ada tugas. Itu hak zahir dia. Hakikinya rukun kenang sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran menyanda pada malaikat, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Siapa yang menyempurnakan ajal? Siapa yang mematikan boleh sampai masa dia? Siapa yang mematikan? Malaikat Israel. Tapi yang kita dah baca, yuhyi wa yumi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak mana pula tu? Yuhyi wa yumi, menghidup oleh Allah dan memati oleh Allah. Siapa yang menghidup memati? Allah. Tu kata malaikat Israel, tu tugas zahir dia. Tapi hakikinya siapa yang mematikan? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa bila sampai masa dia, masa mati. Siapa? Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ketika matinya diri seseorang, siapa yang menyempurnakan? Siapa yang mematikan? Allah. Itu hakiki. Itu qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Israel pula mematikan. Itu tugas zahir, bukan hakiki hak tu. Ayat Quran jadi berlawang. Tak, tu kata kena hipum molek Quran tu. Jadi macam sekali Allah, sekali Israel. Dah. Kita dah ingat ayat Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Takkan kita dah ingat ayat yuhyi wa yumi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yuhyi wa yumi? Duk baca sokmo lepas salam tu 10 kali benar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumi wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca lepas sembahyang. Yang menghidup, yang mati Allah Ta'ala. Malaikat yang menurunkan rezeki, malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang menurunkan rezeki. Ar-Razzaq siapa? Allah Ta'ala. Wa yarzuqu man yasha', wa yarzuqu man yasha', wa yarzuqu rezeki ia siapa? Malaikat Allah Ta'ala. Ar-Razzaq siapa? Tu asma Allah, Tuhan yang beri rezeki. Lepas tu malaikat yang menurut rezeki. Tu tugas zahir macam kita ni lah. Sama lah. Tapi segala-galanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi dalam ngeluh. Tu kan maknanya hidup pegang pasal lain. Allah warnalah. Ni kejut pelik kadang-kadang. Walaupun berlaku ni segelintir, tapi sayangnya berlaku di orang masjid, orang hak sembahyang bang dok tinggal. Itu jaga molek kita tu. Kita, keluarga kita, anak cucu jaga molek. Saya ada baca satu ni macam slogan lah. Jaga akidah dan tambah ilmu, kukuhkan persaudaraan. Bagus tu. Kukuhkan persaudaraan. Tapi dimulakan dengan jaga akidah dan tambah ilmu serta kukuhkan persaudaraan. Sebab kita bersaudara atas dasar akidah. Kita nak jaga persaudaraan, kita berpandukan kepada ilmu. Tu balik pada akidah moleklah. Kita bersatu atas satu akidah. Biar pegangan kita pegangan yang sebenar.
yang benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita bersatu atas akidah ni lah. Kembali pada agama, kembali pada Al-Quran hadis. Kita bersatu atas dasar ni. Kita nak ke mana lagi? Kita nak beriman sebahagian-sebahagian je. Al-Quran pun sebahagian-sebahagian je. Jadi kita, persaudaraan kita atas dasar akidah. Kekurangan-kekurangan tu kena tambah ilmu, kena belajar. Beri pemahaman agama molek. Kita umat Islam ni terkadang jauh daripada ilmu agama. Jauh daripada ilmu agama. Merdeka puluh-puluh tahun. Tapi pendidikan di sekolah dapat menerapkan agama yang lengkap dengan akidahnya, dengan syariatnya, bab sembahyang puasa, dengan akhlaknya, ketaatan batin, ilmu tasawuf lengkap ke tak? Merdeka 60 tahun lebih ke tak? Tapi hak lebih kurang tu tambahlah. Hak orang hak tak berkenan tu dia pisahlah ke mana pun. Dia kalau orang Islam nak memperkukuhkan persaudaraan dia using sangat. Orang kafir bersatu sungguh-sungguh, tak ada apa-apa pun. Orang kafir bersatu sungguh, kok depan je buat canggahnya, kok dalam, kok belakang, dia tengoklah. Dia boleh satu sungguh orang kafir. Kita orang Islam nak cari jalan supaya nak bersatu, dia ukir. Dahulu dia ukir. Dia ukir. Hak tukang ukir itu pula pelik juga. Dia pun dahulu macam mana hak dia baik sekarang. Kalau nak kira sama nak bakit gitu. Hak duk bakit dahulu. Mereka pun hak dia duk kawan duk baik tu dahulu macam mana? Nabi merapatkan persaudaraan antara Aus dan Khazraj di Madinah. Yang mana Aus dan Khazraj ni sama-sama Arab. Tapi mereka sampai ke membunuh. Ratus tahun bermusuhan Aus dan Khazraj di Madinah. Dipersatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu cocok? Supaya jadi balas semula ada okey. Ingat baikmu dulu, dia bunuh keluargamu. Ingat siapa dia yang duduk supaya pelaga balik atas Aus dan Khazraj. Mana puak-puak Yahudi hak ada di Madinah. Dia akan okey balik. Dulu kamu siapa ke balah, siapa ke perang, siapa ke bunuh. Tapi dah kita persaudaraan atas akidah. Balik pada agama. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada Al-Quran. Balik pada rukun iman yang 6 perkara tu. Kata-kata jaga akidah, tambah ilmu, kukuhkan persaudaraan. Jaga akidah, ngaji akidah molek. Biar kita betul-betul berakidah dengan akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang, puasa, baca Fatihah, baca wirid semayang, ayat-ayat akidah, baca ayat kursi. Lahu ma fis samawati wal ard. Hak Tuhan belaka langit bumi ni. Lahu ma fis samawati wal ard. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua hak dia belaka. Hak berlaku tu hak dia belaka. Ayat kursi, ayat akidah. Tiba-tiba malaikat ni tolong Tuhan. Mana istighna Allah sebagai sembahan yang sebenar. Allah ni ilah, Rabb, Tuhan hak dia belaka. Allah ilah, sembahan yang sebenar. Ilah bersifat dengan istighna dan iftikar. Istighna huwal ghaniyul hamid.
Tuhan lepas daripada segala-gala. Dak wujud ada malaikat. Senang juga Tuhannya. Allah. Tidak kata gitu, tapi gitulah kalau berpegang malaikat tu pembantu Allah, pekerja Allah, penolong Allah. Kalau malaikat tu makhluk tak bekas sama sekali. Yelah ustaz, memang makhluk tak bekas, tapi takkan makhluk masuk malaikat. Jadi pening pula kita tu kan dengar ni. Yelah makhluk tak bekas. Yelah ustaz, makhluk tak bekas. Tapi takkan malaikat pun tak bekas juga. Kata, dah makhluk tu apa dia makhluk tu? Barang Tuhan buat. Dah malaikat ni makhluk ke tak? Makhluk tu kan ma khalaqahullah. Tu makhluk. Bunyi lain sikit lah. Makhluk tu ma khalaqahullah. Bunyi lain sikit. Tula je barang Tuhan buat. Gitu je lah. Tapi bunyi tambah sikit istilah dia tu bunyi. Oh, makhluk ni ma khalaqahullah. Apa dia ma khalaqahullah? Barang hak dia dibuat oleh Allah Taala dah. Gitulah makhluknya, pergi kat mana apa lagi? Makhluk ni hak barang Tuhan buat. Dan malaikat ni makhluk ke tak? Malaikat ni makhluk. Dan makhluk tak bekas lah. Pinasnya. Ada. Kata pelik-pelik. Jadi hak timbul pelik-pelik ni pula bukan ekor-ekor. Kalau ahli masjid hak ekor-ekor tu baru nak mari masjid. Hak saya jumpa ni hak bapak-bapak. Hak bapak-bapak. Hak mana hak boleh mari jumpa kalau ekor-ekor dia segan nak jumpa, nak tanya, nak apa. Hak bapak-bapak ni kiraannya tak segan je nak tanya. Tapi Allah kata gitu. Mana yang berlaku kesemuanya. Cuma ceritanya bagi seseorang nak cerita di kita, tapi hak rukun yang kenal tu tetap dah. Sekalian qada dan qadar Allah, semuanya ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Faham? Pegang. Dah. Aku korek dah setakat tu je. Cuma dia ulang semua, kita ahli sunnah wajib isbatkan di akidah kita ada pilihan, kita ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan pun hak Tuhan belaka, rukun iman yang kena asas situ je. Dah. Setakat tu je kan payah sangat. Jadi sini nak ceritanya yang baik, yang jahat bagi seseorang. Cerita hak kita ni lah. Tapi semua buat imam perkara baik dilakukan oleh malaikat, oleh jin, sama je. Hak jahat tu hak iblis ke, hak syaitan ke, hak jahat tu hak berlaku daripada jin ke, sama juga. Kesemuanya adalah datang daripada iradah dan kudrah Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kerana kedua, baik dan jahat seseorang tu dikatakan mumkinun, tetapi tidak boleh kita bangsakan. Bangsa ni kita nisbahkan, kita sandar, kita letak kekejian dan kejahatan kepada Allah. Nisbah percakapan, bukan kejahatan ni, kekejian pun kita tidak boleh bangsakan, sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak harus. Yakni haram. Bukan kata tak boleh, kita nak sandar sikit-sikit, tak boleh. Mana tak boleh? Tak harus pada syarak. Apa makna? Haram. Kita menyandarkan, kita nisbahkan, kita letak kekejian dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada qada dan qadar Allah. Ini nisbah percakapan. Bukan kejahatan sahaja, bukan kekejian. Kekejian pun benda hak uduh yang nak sandar ke Tuhan. Ni tak contoh dulu. Hak benda uduh.
Babi. Uduh tak babi? Uduh tak uduh lah. Ni jadi katung lah. Nampak macam babi je katung tu. Kena babi sungguh. Babi. Sebut babi tak apa tau. Kena sebut khinzir. Babi lah lalu. Kalau kau tanya kita, siapa buat babi? Allah, kita tengok binatang tu pun nak mutuh dah. Dia orang makan. Aja tak turut belakang lori babi. Dia babi tu duduk dalam baku gitu. Turut belakang lori tu pun nak motong cepat-cepat. Kena sekali tu jalan tak straight, jalan tak lurus, jalan banyak selekor. Nak potong tak lepas, lama pula duduk belakang dia. Kalau jenis was-was tu balik kena mandi air tanah, kata jangan main. Dah lama mana duduk belakang lori babi. Takut jatuh gapa-gapa atas bonek, atas hatak, cermin kereta kita guna gamuk. Kalau was-was, jawapan dia balik cari air tanah, mandi air tanah lah. Orang tengok pun pelik. Apa benda peluk keruh air sirang atas kereta. Sebab apa nak potong? Dia duduk belakang tu. Ni kita. Terang tak jumpa pesen tu. Terang tu. Babi tu siapa buat? Kau tanya kita. Siapa lagi buat? Allah lah. Kita tak ada jawab secara tafsir kita, secara ijma' je. Cara kasar. Babi siapa buat? Semua binatang yang ada, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gitu je. Okey, terjawab secara umum. Semua binatang makhluk Tuhan belaka. Dia tanya khusus, dia tanya babi siapa buat. Bukan tanya binatang lain, tanya khusus. Tanya direct, babi siapa buat? Terjawab secara ijma', secara umum. Semua binatang makhluk Allah belaka. Gitu. Bagaimana ni? Sebab apa? Benda uduh yang duk sandar ke Tuhan. Pegangan kita tetap dah. Nak mana babi kalau Tuhan tak buat? Kan ada kilang buat babi. Memanglah Tuhan buat. Dalam kitab cerita bab kabur tahid. Kabur tidak main lain, main tahid je. Kabur tahid tu siapa buat? Semua binatang yang ada Tuhan buat belaka. Apa dia? Hak uduh-uduh yang duk sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan siapa buat? Syaitan siapa buat? Semua yang ada makhluk Allah Subhanahu wa taala lah. Syaitan hak jahat tu siapa lagi buat? Allah yang buat. Apa panggil tidak beradab. Pegangan Allah sekalian hak dia belakalah. Baik jahat hak dia belakalah. Comel uduh hak dia belakalah, tu pegangan. Tetapi nisbah percakapan tidak boleh kita bangsakan. Kita adu, kita sandar kekejian dan kejahatan kepada Allah, kepada qada dan qadar Allah, kepada iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Melainkan boleh kita letak ke Tuhan maqam mengajar jua. Dia panggil maqam taklim, maqam mengajar ketika kita nak mengajar. Ketika kita nak mengajar akidah, kita cerita betul-betul lah. Maqam taklim, maqam mengajar ni bukan kata atam haji surah. Bukan kata hodok ceramah atas meja tu. Kita nak cakap akidah dengan anak kita, kita nak terang akidah pada cucu kita, ceritalah ni. Tu bagi maqam taklim. Kita untuk terang ke dia akidah begini, kena cerita betul-betul lah. Baik jahat, hak jahat tu hak Tuhan belaka tu. Ada panggil maqam taklim. Mengajar bab akidah lah, nak cerita bab akidah. Ni kalau kita kata sekarang ni, ni masa mengajar lah. Tapi kalau kita tidak mengajar akidah, tak nak sedap-sedap cakap agak. Kita salah sebut, salah royak. Saya salah sebut pun qada Tuhan juga, tak boleh. Saya tengah mengajar, awak bukan mengajar akidah. Awak nak sandar hak kelemahan awak tu kepada qada Tuhan, salah begitu, tak boleh. Ada ni. Sebab tu maqam taklim lah tu.
Sudah mengajar yang baik daripada Allah, yang tak baik datang kelemahan saya sendiri. Hak tu makan taklim tu. Sebab apa dia tak sandar pada Allah? Hak makan taklim nak cerita akidah. Bukan makna kita duduk mengajar ni kok sedap-sedap. Hak baik daripada Allah, hak tak baik pun daripada Allah. Hak nak cakap gitu. Tengok orang mengajar tu kan. Orang ceramah tu kan. Habis kuliah, habis mengajar, habis ceramah, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Tapi ada pula orang tambah, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri, tapi hakikat daripada Allah. Bapak boleh tambah pula kau tu. Sebab ada orang yang berpegang dengan pegangan Mu'tazilah, dia ambil orang penceramah letak di hujung tu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang kelemahan. Tu orang ajar. Dia pun berpegang hak baik saja daripada Allah, hak buruk tidak berkait dengan qada dan qadar Allah. Yang ambil tu. Hak tu adab percakapan. Patut akidah, rukun iman kenanglah akidahnya. Tapi ada orang berpegang akidah yang salah, alasan dia tu. Akidah salahnya mana hak ni? Bersalahan Mu'tazilah. Ni akidah sesat. Mana Mu'tazilahnya? Berkata ni berpegang di akidah Mu'tazilah ni. Iradah Allah, kehendak Allah tidak ta'alluq dengan yang jahat dan yang keji bagi seseorang. Ni akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilahnya perkara baik sahaja kehendak Allah, perkara jahat, perkara keji bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya tahu. Ni hak Mu'tazilah. Hak jahat bukan kehendak Allah. Ni hak asal Mu'tazilah ni. Ni Mu'tazilah hak masyhur ni. Timbul pelik hak sekarang ni, saya sebut dah minggu lepasnya. Tak ada. Hak baik ke hak jahat ke bukan kehendak Allah. Kehendak Allah, perbuatan Allah, buat langit, buat bumi, melahirkan kita, mematikan kita. Hak sekarang kehidupan kita, berapa puluh tahun sekarang kehidupan kita diberi pilihan sebebas-bebasnya. Allah tidak menentukan, Allah hanya tahu sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Orang tu berat sesat dia Mu'tazilah asal lagi. Mu'tazilah ni hak jahat je bukan kehendak Allah. Hak baik kehendak Allah ni dah. Ni hak banyak ni. Tapi saya pun wallahu alam lah, duk cari dah dalam pandangan ni fahaman Mu'tazilah mana sebenarnya ni. Baik jahat bukan kehendak Allah belaka. Kehendak Allah buat langit buat bumi je, melahirkan manusia, mematikan manusia. Jadi kehidupan kitanya Allah hanya mengetahui, Allah tidak menetapkan, Allah Ta'ala tidak memutuskan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Bukan perkara jahat, baik dan jahat pun. Hak Mu'tazilah perkara jahat je, bukan kehendak Allah. Allah hanya tahu. Ini baik jahat bukan kehendak Allah ni. Tanya dah hak ngajak hak lama-lama, dia orang tak boleh bagi jawapan. Kalau perkara jahat saja Allah tidak kehendak, kita maklum waktu Mu'tazilah. Ni dak ni, bukan baik bukan jahat, baik jahat tak ada. Dia kalau kita ni kalau kita mana kalau orang tanya, orang jumpa, kita boleh tambah maklumat. Orang duk mengaji jauh-jauh apa semua, ada juga yang mengikuti kuliah ni. Dia bagi maklum balas begian. Dia belajar tempat dia, memang syekh dia ajar, memang tak ada lari sikit habuk pun. Jadi dia pelik. Mana tempat pengajian mereka pun clear bab akidah. Tapi hak saya cakap ni orang hak ambil bahagian usuluddin lah. Hak saya jumpa hak berat-berat ni bukan jurusan usuluddin, tapi doktor bidang agama juga, cuma bukan jurusan usuluddin. Tapi kalau jurusan usuluddin, dia kata memang clear molek syekh-syekh dia mengajar. Pesyarah mengajar clear molek kata dia. Dia boleh cerita pula dalam buku-buku dan kitab-kitab, ada ulama-ulama yang
Memang khusus sungguh dia bahas bab qada qadar panjang dia bahas. Mudah je, simple je, tak lari pun. Mudah je, bukan memang kenal macam apa. Tapi dia ada syekh-syekh yang karang buku. Tajuk tu saja. Kita tak ada tu. Mana bahang gitu tak ada. Bab qada qadar ngaji pondok gitu je. Masa ngaji pondok pun bab qada qadar ni tak bilang orang panggil. Tak ada. Kita tak fokus pun. Kita tak fokus. Sebab apa? Kita faham, kita pegang. Kita faham, kita pegang. Dah. Tak fokus. Kita kalau benda tu benda yang isu besar, kita akan fokus. Kita akan ingat ini. Fokus mana tak fokus? Sebab perkara ni perkara besar. Tak. Ini rukun iman je. Memang duduk sini dah. Bila masuk masyarakat tu mula-mula jadi kelang kabut juga. Sebab benda tak ada. Hukum yang kenal saja. Bayangkan selepas ada kelahiran sampai pada kematian, Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita tidak terikat pun dengan qada dan qadar Allah. Bukan perkara jahat ni, kesemua. Lepas tu minta carilah ada tak fahaman-fahaman seumpama ni. Nama apa Mu'tazilah ni takut ada. Golongan-golongan terdahulu. Dia Qadariyah yang menafikan takdir hak kafir tu. Bukan Qadariyah lawan Jabariyah. Qadariyah Jabariyah tu cerita baik tak usaha. Ini Qadariyah yang pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah, kurun yang kedua. Pupuh. Qadariyah ni dia menafikan iradah Tuhan dan tahu Tuhan. Oh ni memang kafir ni. Buat langit, buat bumi Allah Taala. Buat manusia Allah Taala. Lepas Allah buat manusia, Allah tidak menentukan serta Allah tidak tahu pun apa yang akan berlaku di manusia itu. Lepas manusia itu buat, baru Allah tahu. Manusia itu buat, baru Allah tahu. Itu kafir tu. Tu nak kitab pun jangan sebut tu, sebab tu berat sangat. Siapa Tuhan pun jahil. Siapa lepas berlaku baru Tuhan tahu. Kalau lepas berlaku baru Tuhan tahu, kita pun gitu juga. Ke lepas berlaku kita tak tahu. Ni hak qadar, hak kafir. Hak ni dak ni, dia tidak menafikan tahu. Dia menafikan kehendak Allah. Sebab kalau Allah kehendak, Allah letak, Allah mutu, kita terikat. Terikat tu mereka tolak. Terikat macam mana? Kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Maka pilihan dan perbuatan kita tidak terikat lah. Dia lahir kot tu. Tapi kalau Qadariyah, pilihan dan perbuatan kita pilih dengan IQ yang Allah letak. Kita buat dengan tenaga Allah letak. Itu Qadariyah. Ni pun ala ke Qadariyah makali. Jadi dia jadi larinya oleh kerana wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lari daripada rukun iman yang keenam, hak Tuhan belaka. Sudah. Dan kalau pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga tak ada. Memanglah hakikinya tak ada. Dan kalau tak ada Jabariyah lah. Memang hakikinya Jabariyah. Setok pula. Hakiki Jabariyah. Itu sebab apa akidah Jabariyah tu terpesa Mu'tazilah juga. Sebab apabila tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, mana tidak berpegang ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan kepada kita. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan sebab Al-Quran menyandar perbuatan kepada kita. Tapi ayat lain mengatakan hak Tuhan belaka. Jadi kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap terikat dengan hak Tuhan belaka. Kalau terikat tak ada, memang hakikinya tak ada. Hakikinya tak ada, dia tak terima. Dia nak lari daripada Jabariyah, tapi dia terlajak jadi Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah ni sesak Qadariyah lagi. Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Jabariyah tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Qadariyah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada ulama menghukumkan kafir.
Mensyirikkan pada perbuatan lah. Memilih perbuatan akal sendiri Tuhan letak. Melakukan perbuatan tenaga tidak Tuhan letak. Tapi memanglah akal tu Tuhan letak, Tuhan bubuh di kita. Memang tenaga Tuhan bubuh di kita. Saat memilih bukan Allah buat, akal yang buat sendiri. Saat berusaha bukan Allah yang buat, tenaga di tubuh kita yang buat sendiri. Itu dia panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Lagi kat mana lagi? Itu tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan ni, buat kita Allah buat, akal di kita Allah buat, tenaga di kita Allah buat. Saat akan menilai Allah buat, saat akan memilih Allah buat. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Tu je. Tu kata ngaji pondok ni, ni tak ada ni. Tak ada. Duk fokusnya perkara-perkara lain. Tapi hok dapat maklumat, hok ngaji-ngaji dulu, kita clear molek. Simple je, ya, simple je. Dia kata Syekh tak faham panjang. Kita ngaji pondok tu tak faham panjang. Faham panjang apa benda tu, kita faham pegang je. Tak korek-korek dah. Tak soal-soal dah, senang je. Ni kata nak jaga akidah ni kena tambah ilmu. Boleh jaga akidah. Tuhan beri kita jadi ni rapat persaudaraan apa semua senang. Kita nak belajar pun senang, kita nak ibadah pun senang. Ni nak belajar main duk takut. Duk takut. Kelas tu siapa mengajar? Siapa mengajar kan nanti kan tak boleh makan, tak boleh bantuan, kan susah kan. Sekarang ni ada gitu lagi. Ada lagi orang tak ingin ngaji kerana takut nak hidup duit ihsan. Ada? Kan dulu kan susah kan. Kadang-kadang sungguhnya mokcik tu ngaji, sungguhlah dengan banyak tanya. Lepas tu tak ada dah mokcik tu tanyalah aku, oh ya waktu ni kadang-kadang dia uzur tak sihat. Mana mokcik tu? Tak ada mokcik tu kok. Jadi tak meriah sebab dia tak ada kan nanya, dia nanya. Mokcik tu tak boleh ngaji dah ustaz. Apa anak dia tak boleh ngaji? Apa nak tak ngaji? Anak dia takut nanti kena tukar kerja jauh-jauh. Apa pula kaitan kena tukar jauh-jauh? Dah ustaz kan dia kata tak gitu kan. Tak boleh lah ngaji ustaz, nanti kan anak-anak tak kena tukar. Anak bukan mak. Kata Allah nanyanya ke mak. Mak nak ngaji. Anak pandailah pula mak, kalau saya kena tukar jauh, mak kok susah. Siapa mak pergi ngaji, anak takut kena tukar. Siang kau tua tu nak mengaji. Apabila tak timbul dak gitu kan senang, kita nak belajar senang. Tapi kena belajar molek lah. Wa amal ibadah molek. Cobaan akhir zaman ni banyak cerita, lagi panjang ni ceritaan kita ni. Kalau kita buat kesalahan, kesilapan, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi susahnya kalau kita buat kesalahan sesama kita, kita aniayai sesama kita, itu tak ada jalan melainkan kita kena minta maaf dengan dia. Tu je. Tak ada ni. Kena minta maaf. Malu kita, jangan duk malu gitu. Sampai di pada masyarakat susah kita. Biarlah susah sikit atas dunia. Nampak macam kita ni jadi merendah diri. Dia memang sepatut kita merendah diri. Tambah pula kita buat salah. Kita nak sombong kat mana lagi? Kita sombong kat mana kita buat salah? Kita minta maaf lah. Jangan duk baik saja minta maaf dak. Kita minta maaf lah. Kita ada buat nanya orang tu sepatut dapat hak mereka, kita sekak, kita zalimi mereka, kena minta maaf. Kita minta maaf. Tidak tersungkur kita daripada masyarakat pula. Bila kita minta maaf, dia bila kita minta maaf, lagi rapat persaudaraan. Ada ni. Jangan awak awak senyum je. Kawan tu gerang ni. Dulu aku kena dia. Lalu ni awak senyum je sepatah tak minta maaf. Cuba kalau minta maaf. Oh, jadi rapat lalu dah. Serah lalu dah minta maaf. Ada ni. Kena gitulah. Salah kita minta maaf. Kalau kita dengan Tuhan, mudah je kita hadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesama kita kena kira lah. Sebab apa? Sebab nak meredakan.
Tak ambuh hanya setakat kok luar, kok dalam, kok lain. Kok dalam dia ni aku dulu siapa kena pindah siapa ke hulu, dia buat kat aku. Pindah siapa ke hulu. Pindah siapa ke hulu, mujur pula kawan tu duduk di hulu. Sebab apa? Makan jadi mudah. Nak masa musim buah boleh buah. Dah, duduk di hulu kampung. Lagi sedap dia duduk bandar. Ada ni. Tapi kita balik pada ilmu lah, balik pada agama. Belajar molek, wa amal molek, biar dalaman kita kuat. Kita akan menghadapi bagai-bagai cobaan. Akan timbul bagai-bagai hasutan dengan fitnahnya, dengan macam-macam. Kau kuat kita nak bersatu, kau kuat orang yang nak memecahkan. Tak lagi dah tu. Dia dua perkara ni, baik dengan jahat. Dia tak lihat lagi dah. Baik kau kuat, jahat kau kuat. Dia gitu. Ke mana? Dia cobaan ni kau kuat. Mana apa? Kena tanamkan kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman ni kena belajar molek, wa amam molek. Nombor satunya, jaga akidah molek. Biar kita betul-betul percaya pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul percaya kepada Al-Quranul Karim. Jangan mai was-was dalam hati kita. Al-Quran. Jangan mai buat tu. Itu akidah kita. Inilah peranan besarnya orang agama. Agama lah pula kena main peranan besar sini. Orang masjid kena main peranan besar sini. Jangan hanya nampak alhamdulillah ahli Jumaat kita pun nampak tak ada dah ada gitu gini. Tu zahir. Kita nak biar dengan ilmu yang mantap, akidah yang mantap, amal ibadah yang sebenar. Bukan hanya kok zahir, hanya setakat pura-pura, hanya setakat berlakon tak ambuh. Hidup mati kita atas agama. Hidup mati kita atas agama. Nak atas agama ni kena tambah ilmu, kena ngaji, kena kokoh ngaji. Tadilah orang nak mengajar pun dia sudah terbuka luas. Orang nak belajar pun sudah tidak ada kekangan-kekangan apa, tak ada alasan. Tak ada alasan. Siapa pekat gitu bunuh kerana anak siapa mak tak boleh ngaji. Dah kalau mak tak ngaji, ngaji mana duduk rumah lah mak cik itu. Lepas tu nak orang ni. Anak dia kata kalau saya kena tukar mak, siapa nak jaga mak kat gi? Ya sungguh juga. Apa gitu bunuh kawan tu main ngaji je. Walah kita ni mengajar menyampaikan ilmu. Kita tak ada lah nak tu kita ambil faham agama, kita amal agama tu je. Faham agama, kita pilih jalan agama, jalan yang sebenar. Itu je. Tapi jaga akidah molek. Ni Mu'tazilah apa semua ni, perkara jahat. Hak tadi tu Qadariyah ke apa, wallahu alam lah tu. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Semua yang berlaku bukan jahat, baik dan jahat. Ni hak jahat je. Mu'tazilah hak jahat tidak berkait dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan. Allah tidak menentukan. Kita memilih sendiri dan kita melakukan sendiri perbuatan jahat, kufur dan maksiat. Tidak berkait dengan iradah Allah. Tapi sampai masa berlaku, berhasil pekerjaan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu pula. Ada ni. Perkara jahat Allah tidak menentukan. Seseorang memilih sendiri. Allah tidak menentukan. Tapi bila seseorang memilih untuk melakukan perkara jahat, berhasil perkara jahat, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mu'tazilah. Kalau berhasil pekerjaan jahat bukan perbuatan Allah, perbuatan tenaga atau letak di hamba, atau di Qadariyah pula situ. Ni. Tapi hak berkait dengan perkara jahat ni panjanglah kita perkara jahat dalam lebih kurang setengah juga ni. Cuma di hadapan tu ada pergi kepada berkaitan dengan
Tidak harus reda dengan perkara jahat dan wajib reda dengan perkara jahat. Ni dalam ilmu tasawuf. Bukan ada cerita bab pegangan, tapi comel tak pati faridah ni. Dalam ilmu tasawuf, sifat kepujian di hati reda dengan qada Allah. Qada Allah baik dan jahat. Hak jahat nak reda kok mana? Hak tak boleh reda kok mana? Tu kena ngaji belaka, tu asas belaka tu. Tapi sebelum nak pergi pada bab reda, faham dulu bab akidah. Baik jahat qada dan qadar Allah. Baik jahat qada dan qadar Allah. Mu'tazilahnya hak baik qada dan qadar, hak jahat tidak. Hak ni banyak ni. Akidah seumpama ni banyak. Akidah seumpama ni banyak. Saya mengajar dulu pernah satu masa mengajar mula-mula dulu. Cerita bab qada jahat. Ada orang mengajar, dia kata ada ke ustaz tu mengajar hak jahat mari daripada qada Allah juga. Ini orang pula yang maklumkan kemudian. Ni cerita belah 10 tahun lebih ni cerita ni. Cerita belah tahun dulu. Ada ustaz mengajar hak jahat qada Allah juga. Mana mungkin hak jahat qada Allah? Hak jahat Allah marah kan? Takkan Allah qadakan benda hak Allah marah? Cuba kita netu, kita netak dak perkara hak kita tak setuju. Dia kok misal dia. Orang bangkang dalam kelas dia lah, mana kelas dia. Sebab apa? Sebab hak masa saya mengajar dalam kelas saya tu pun bermasalah nak terima. Dia pergi ngadu lah pula kelas lain. Ustaz orang mengajar hak jahat qada Allah juga. Dia pun ada mana mungkin ada ustaz mengajar hak jahat qada Allah juga. Benda jahat benda Allah marah. Benda Allah suruh kita marah. Allah suruh kita cegah. Takkanlah perkara yang Allah suruh kita marah, perkara yang Allah perintah kita cegah, Allah juga, mari dah Allah juga. Kan tak logik langsung tu kan. Ini mula-mula dulu. Kemudian jadi sekali laginya Pak Saif mula-mula dia fokus bab pegangan, kan bab qada jahat juga. Bab qada jahat juga. Orang tanya dalam kelas, orang tanya pula bukan orang baru-baru, orang ngaji belah puluh tahun dah duduk mengajinya, duduk dengar, duduk kelek kitab. Berakhirnya belajar agama. Dia macam-macam tu guru dia ngaji. Dia kata tu guru hak ajar semayang pakai niat. Dia belajar kok dia, tapi dia ikut lama. Dia ikut lama. Selamatlah. Dia tanya dalam kelas, Ustaz hak jahat qada Allah juga ke? Kan haji. Cuba Haji bilang rukun iman. Dia pun bilang sampai guru mek kenal untung baik, untung jahat daripada Allah. Dia kata dia untung jahat. Masa tu ngajar parti musolli, baca bab semayang. Kata tak kena pasal ni ngajar bab semayang, akidah tak lulu. Masa tu. Jadi minta pekau, tidak minta tauhid. Mula situ lah. Tekan bab pegangan. Kena banyak. Orang yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Hak tu Mu'tazilah ni. Masyhur Mu'tazilah dengan akidah ni. Bukan Qadariyah Jabariyah je masyhur. Perkara jahat bukan qada Allah pun masyhur tu Mu'tazilah tu. Tapi macam mana boleh berpegang akidah yang masyhur sesat? Tak mengaji. Macam mana jaga akidah kalau tak belajar? Pelik juga, saya pun pernah bercakap juga dengan orang-orang sekolah apa semua. Dia kata macam tu kalau menengah dulu, ustaz ya dah, hak Tuhan belaka baik jahat. Ke atas ustaz yang nak cerita tak mau cerita. Ni saya cakap ni pun mana orang-orang bukan sekolah pondok. Sekolah menengah. Dia kata, ustaz saya dulu bukan gitu, dah baik jahat hak Tuhan belaka. Pak ustaz masa sekolah menengah dia ajar dah baik jahat Tuhan belaka. Ke mana? Ke atas ustaz tu lah yang cerita ataupun ustaz mau cerita ke mana? Kau nak kata tu sebab dia sekolah. Dia tak reti bab ni. Saya jumpa orang sekolah juga. Dia kata ustaz dia ajar dah baik jahat qada Tuhan. Tapi jangan main-main kat luar dia jangan duk main-main jangan duk main Tuhan dia jahat. Dia gitu dia cerita panjang. Tapi nak ceritanya orang sekolah juga, dia kata itu pegangan dia selama kening. Baik jahat qada Tuhan. Ke mana?
Ha. Dia kata daripada budak pakai dewasa dia pegang sebagaimana hak penceramah kata, ustaz kata hak baik daripada Allah, hak buruk daripada kita. Tapi rasanya penceramah je gitu, ustaz sekolah dah ada gitu dah. Ke sebelum tutup buku yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya tak ada dah. Kerana ustaz sekolah yang nak tutup buku tu, yang nak tutup buku teks dia tu lah. Ada gitu. Dia penceramah majlis surat je yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya tu. Ustaz sekolah tak ada. Ha? Sekolah sesi motivasi. Yelah, dia kalau motivasi sekolah ke IPT ke, dia motivasi untuk mana apa ni, tinggal benda-benda tak baik. Memanglah benda tak baik tu siapa penceramah pun tidak akan sandar ke Tuhan. Sebab itu adab percakapan kita dah. Malah kamu, tak juruh kamu, perangai tak berubah kamu, degil kamu. Ha. Memanglah perkara buruk, memanglah kamu belaka. Tambahan pula memang kita cakap asbab, kita cakap hukum zahir, ikhtiar usaha. Tapi di sini bukan masalah ikhtiar usaha saja. Sandar kamu, sebab itu benda buruk memang sandar kamu. Pergi pegangan dokumen kenang. Yelah tak kira kita kata anak dia ni daripada budak sampai ke dia dewasa, dia berpegang sebagaimana hak ustaz ke penceramah ke kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Tetapi saya dah sebut semua kan, rukun yang kenang ni kita ingat tak ingat, tak sedar bila. Mana kita ingat tu, kita ingat dah rukun hak nakara tu. Tak ada ni. Kita ni bila rukun Islam, rukun iman kan? Bila kita ingat? Kita reti rukun Islam ni bukan rukun iman nak perkara. Tak ingat bila kita reti. Mana kita reti jak budak lagi. Dan rukun yang kenal untung baik, untung jahat daripada Allah nah. Baik jahat daripada Allah nah. Hak tu kita nak pegangnya. Kau macam mana? Yang kita nak jaganya, hak jahat nak sandar Tuhan, haram. Nak jaga hak tu. Takut terlajak. Bab pegangan kita tak masalah dah. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya pada rasul, percaya pada hari kemudian, percaya kepada baik jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu? Kan ada pasal lain rukun yang kenal. Apa masalah? Masalahnya takut terlajak. Buat jahat Tuhan, tu kita nak jaga. Takut terlajak kau tu. Hak buat pegangan kita dah pelik dah tu. Tapi hak kata tu diambil daripada hujung ceramah orang tu yang baik daripada Allah. Yang terbaik tu kalau masa dijadikan akidah, memang ramai saya jumpa gitu. Ramai. Dia berpegang sebagai akidah Mu'tazilah, perkara jahat bukan qada Allah, situlah tempat ambilannya. Orang ceramah, orang tazkirah, ditutup majlis ilmu dia dengan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Dia jadikan pegangan. Betul? Tak dinafikan. Ada orang dia tak setuju. Dia kata orang ceramah jangan duk cakap gitulah. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya, dia cakap gitu. Punah orang dia kata. Kenapa punahnya? Bukan penceramah cakap gitu, kita harian pun cakap gitu. Ada ni. Bukan penceramah tu yang cakap yang baik daripada Allah,
yang buruk daripada saya. Kita nak cakap siang malam, hak tu lah kita kena cakap. Kita tak cakap apa ni? Kita nak cakap harian kita ni. Yang jahat daripada Allah, yang jahat daripada Allah, kita tak nak cakap. Tak, jahat kita. Jahat tu syaitan. Jahat tu orang kafir. Gitu hak tu nak cakap. Bukan hak penceramah tu. Kita ni, kita nak cakap pasal mana? Kemudian hak penceramah tu cakap, itu iktibas daripada ayat Al-Quran tu. Tiru ayat Al-Quran tu. Dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-79, Tuhan kata, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad daripada Allah, apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang dari diri engkau sendiri ya Muhammad. Itu Quran yang kata gitu. Orang mengajar tu yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya tu ikut Quran tu lah. Tak lari dah. Barang yang berlaku pada engkau ya Muhammad daripada kebaikan datang daripada Allah. Barang yang berlaku pada engkau yang Muhammad perkara yang buruk datang famin nafsik daripada diri engkau sendiri ya Muhammad. Itu nak cakapnya. Saya dengar 2 kali. Satu kali tu dalam mana tahu, dalam radio rasa. Dia kata penceramah-penceramah seeloknya janganlah mengakhiri ceramah dengan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada saya, sebab mengelirukan orang. Dia kata kenapa pula begitu? Memang itulah percakapan kita, dan itulah Quran kata. Apa masalahnya? Dan itu percakapan harian kita. Kita tak boleh nak sandar perkara buruk kepada Allah. Tapi memang betul sungguh. Tapi pegangan salah kita ambil situ, tapi kita tak boleh nak kata salah situ. Pada ni kita tak boleh nak kata salah situ. Pernah sekali orang panggil waktu tazkirah, ceramah tak baca kitab, ceramah nak tutup dah, nak habis dah. Tiru retek yang baik daripada Allah, yang kurang tu kelemahan saya sendiri. Begitu Lepas tu teringatlah. Orang kata kadang-kadang orang jadikan pegangan ni nak wallahu alam, nak wassalamualaikum warahmatullahi dah ni, habis dah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bukan kelas kita ni. Tu ceramah tu. Kita nak tutup gitu. Teringatlah orang pegang salah mari situ. Ni saya duk cakap ni, dan sebagaimana penceramah duduk akhiri ceramah dengan yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Ini adalah adab percakapan, bukan pegangan. Pegangan kita berkali 20 minit ada pula daripada tu. Hak berhenti dah. Duduk tempat parking dah. Berhenti dah ni. Dah buka pintu je lagi ni. Tak keluar kereta je lagi ni. Jalan semula 20 minit pula. Ni percakapan adab, bukan pegangan guna. Yang pelik pula tu kan dengar tu pula tak kelip mata-mata. Hak tu kan dengar tu tak kelip mata-mata Dia tu kan dengar ni hak nak dengan tak ambuh boleh kenal. Hak nak ni sekejap tengok jam. Tengok jam. Dia tengok jam, takut jam dia salok. Dia tengok atas, tengok pohon ni. Tambuh tu. Maknanya dah kelip pula tu kan dengar. Tambuh, maknanya pelik lah. Berhenti. Tak kata wabillahi taufik je lagi ni. Berhenti dah. Teringat asal ni tu. Start giam mula, jalan pula. Berkali 20 minit lebih pun tak tahu. Lama pula. Memang panjang pula lepas tu. Letak 20 minit tu jangan agak-agak je tu. Lebih pun tak tahu. Lepas balik kena hak kemudian tu gelepor. Hak ada tu gelepor hak kemudian tu. Mana apa? Dia pegang hak jahat bukan hak Tuhan.
Ia kena sungguh Tapi nak kata kesalahan orang mengajar mengakhiri dengan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya sendiri tu, nak kata salah mereka tu boleh. Sebab tu kita kena bercakap. Gimana? Jadi balik pada tu timbul-timbul hak ujung, hak jahat qada Allah Ta'ala juga. Jadi pelekan, pada pelekan, pelik bagi mereka. Lepas tu kata mampu kerasan. Tak mana kalau kita kau kata apa benda ni berhenti, lepas tu jalan semula ni. Pelik dia orangnya. Berhenti macam berhenti dah, lepas tu hurah balik, masuk gear semula, berjalan balik. Panjang pula. Cuma saya sebut tadi tu, orang hak sekolah dia kata gitu. Dia kata memang ustaz dia ajar di sekolah baik jahat datang daripada Allah. Dia ajar dah molek dah. Itu pun mungkin atas huraian masing-masing lah, atas yang ustaz masing-masing. Tak tahu lah. Dan memang saya memang berjumpa bukan seorang lah. Walaupun di kalangan orang agama, mereka berpegang hak jahat bukan qada Allah. Allah tidak mengqadakan perkara jahat. Kalau Allah mengqadakan perkara jahat, jadi jatuh zalim Allah Ta'ala. Zalim lah. Zalimnya ke mana? Perkara jahat yang berlaku, qada dan qadar Allah. Hak Allah juga. Sampai masa bila Allah mengqadakan perkara jahat, maka perkara jahat akan berlaku. Saat berlaku pula Allah yang lakukan. Hak Allah berlaku. Perkara yang Allah qadakan mustahil tidak berlaku. Masya Allah kan, wa man lam yasha' lam yakun. Nabi kata, barang yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Jadi kalau perkara jahat tu kehendak Allah pasti akan berlaku. Kalau tidak dikehendak Allah tidak berlaku. Dia berlaku perkara jahat, bukan kehendak Allah saja. Allah yang memperlakukan perkara jahat tersebut. Sampai masa di hari akhir siapa kena hukum? Kita kena hukum. Pada gitu aci ke? Nanya kalau pasal tu. Kita kena hukum atas kejahatan qada Allah. Nanya tak aci gitu, jatuh macam zalim Tuhan. Ni. Maka Mu'tazilah berpegang Tuhan tidak zalim. Ijma' orang Islam beriman pasti berpegang Allah adil tidak zalim. Berpegang Allah zalim kafirlah jadinya. Tapi Mu'tazilah ni dia tak faham mana zalim. Dia faham zalim tu macam tadi. Tuhan menentukan sampai masa berlaku kita kena hukum zalim. Lepas tu Tuhan tidak menentukan hak jahat. Kita pilih sendiri, kita kena hukum, barulah pada muka. Maksudnya barulah sedang molek. Barulah setimpal dengan kita pilih sendiri, kita buat sendiri, bukan ketentuan Allah. Oh ni memang akal Mu'tazilah ni memang makan sungguh ni. Hak ni lah hak saya jumpa alasan orang berpegang dengan akidah Mu'tazilah ni. Kalau jahat qada Allah, nanya tak aci. Nanya tak aci lah biasa dia gunakan. Nanya kalau gitu kat kita ni, dak aci lah Tuhan. Dia buat kita, dia menentukan kita buat jahat, dia hukum kita pula. Aci ke seumpama tu? Tak adil lah seumpama tu. Zalim lah. Zalim timbulnya. Ini Mu'tazilah. Sebab tu Mu'tazilah ni digelar golongan mereka ni Ahlut Tauhid wal Adli. Ahlut Tauhid wal Adli. Dia kata dia mentauhidkan Allah. Tapi perbuatan jahat bukan perbuatan Allah. Tapi dak mentauhid Allah. Dia panggil tauhid. Tauhid apa gitu? Wal adli, Tuhan adil dengan bahawa hak jahat bukan Tuhan tentu, kita pilih sendiri, kita kena hukum, barulah adil. Dia Mu'tazilah ni, ini kata banyak korek dengan akal. Kita tak boleh, kita direct pada Al-Quran ni. Perkara-perkara gaib gini kita terima je, sudah banyak usul-usul. Dia zalim ni apa benda zalim ni? Zalim ni kita retah, kita buat benda hak bukan milik kita pada perkara yang tidak diizinkan oleh tuan dia. Itu pun panggil zalim. Ke zalim ni guna? Guna zalim?
Getah hak orang pada perkara yang tidak diizinkan oleh tuan, dia mau panggil zalim. Dan tuan getah hak siapa? Tuan getah hak siapa? Hak dia. Hak nak dia nak orang dia pun. Zalim apanya? Allah buat Nabi Adam AS bubuh syurga lalu dah. Buat amal ibadat pun tak lagi, syurga lalu dah. Kita nak bertikah. Tikah apa? Hak dia. Fardu takdir ni. Tuhan tak buat, fardu takdir. Tuhan buat dua. Nabi Adam seorang, ada seorang lagi Nabi buat. Hak Nabi Adam Tuhan buat syurga. Tak ada buat amal apa pun. Hak seorang lagi ni tak ada buat salah apa, Tuhan buat neraka. Nak zalim kat mana? Hak dia. Mana dia nak buat mana pun. Ada ni. Hak Nabi Adam ibu syurga. Fardu takdir ni jangan kata boleh ilmu baru pula, kena ada dua orang Tuhan buat Nabi Adam seorang. Jangan pergi salah faham kat tu. Fardu takdir. Ada seorang lagi Tuhan buat juga, tapi Tuhan pun neraka. Dia kata zalim. Hak dia. Mana dia nak tak mana pun. Kau kan ni kita di rumah kita. Kita nak letak perabot, nak letak barang kat mana-mana. Kau anda kita lah. Kedai mana? Mung ni zalim mung ni. Buat apa bos situ? Barang kita zalim apa? Nak ada tu mana pun. Kat mana? Kau anda. Luar rumah pasu. Nak mana pun bubuh lah pasu kita. Kau kan kita nak tanam apa? Tanamlah tanam kita. Mana kita nak tanam apa pun. Hak kita. Seolah-olah ni gitulah. Jadi zalim-zalimnya kok mana hak Tuhan belaka. Sebab tu kita ahli sunnah, Tuhan masukkan ke syurga dengan kurniaan Tuhan. Tuhan memasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Tuhan. Siapa sebut keadilan Tuhan? Nak tolak Mu'tazilah. Dia beranggapan pegangan kitanya hak masuk neraka tu perbuatan jahat qada Allah jadi zalim. Dia tak. Tuhan masuk ada neraka dengan keadilan Tuhan. Kenapa Tuhan buat sebahagiannya baik, sebahagiannya jahat, sebahagiannya syurga, sebahagiannya neraka? Kenapa? Kita nak tanya Tuhan. Kalau boleh tanya gitu bukan Tuhan lah Allahnya. Kalau nak tanya sangatlah, tanyalah kenapa Tuhan buat manusia. Tak buat pun tak apa. Buat tanya kita senang. Nak tanya, kalau nak tanya. Kenapa Tuhan buat manusia? Tuhan terkaya daripada segala-galanya. Kenapa Tuhan buat manusia? Tanya kau tu. Kalau tanya pula, kenapa Tuhan buat jadi Nabi Adam turun ke bumi? Kalau tak turun ke bumi tak ada kita pula. Dalam syurga tak beranaklah pulaknya. Sebab apa tak beranak? Tuhan nak beranak boleh buat beranak pun. Kau nak tanya gitulah. Sebab apa tak jadi Nabi Adam dengan Hawa ni beranak dalam syurga senang. Baik belaka, syurga belaka. Kita tanya Allah lah. Handalang kitanya. Hak dia kalau dia nak guna pun. Cuma nak ceritanya Mu'tazilah ni takutnya dia nak sandar perkara jahat ni hak Tuhan, nak berpegang. Memang kita pun tak boleh sandar ke Tuhan benda jahat cakapan. Kalau berpegang perkara jahat tu qada Allah, jatuh zalim Allah pada pandangan Mu'tazilah, takutnya dia pun berpegang hak jahat bukan qada Allah. Konon-konon dia nak jaga ni takut jatuh zalim Tuhan. Konon-kononnya takutnya dia nak jaga sini, tiba-tiba jadi berani sangat-sangat. Berani kat mana? Boleh berlaku di bumi Allah, di bawah langit Allah, perkara yang Allah tidak kehendak. Mana Allahnya sebagai Tuhan? Tu berat lagi tu. Konon-konon nak lari daripada takut nak berpegang hak jahat ni hak Tuhan, jatuh zalim Tuhan. Konon takut kok tu, akhirnya perkara jahat bukan qada Allah. Perkara jahat ni berlaku di mana? Di bumi Allah, bernafas dengan udara Allah, makan rezeki Allah, bernaung di bawah langit Allah. Berlaku di bumi Allah ni perkara yang Tuhan tidak kehendak satu. Perkara tu Tuhan marah pula. Handalanglah manusia, kuatlah manusia. Jadi Tuhan ni bukan Tuhan lah kalau pasal tu. Tu lagi berat tu Mu'tazilah. Kononnya nak lari daripada takut jatuh zalim Tuhan, kena bawa pada Tuhan Allah ni bukan Tuhan kalau gitu. Contoh macam kita, orang mari rumah kita, naik atas rumah kita, dia boleh buat benda yang kita tak setuju dalam rumah kita. Gapo kita kalau jadi gitu? Kita ni tuan rumah, kita tak setuju, kita tak kehendak, dia buat dengan pilihan dia sendiri.
Benda yang kita tak setuju atas rumah kita. Guna harta benda hak milik kita dalam rumah kita tu. Siapa kita kalau tetamu boleh buat gitu dalam rumah kita? Siapa kita? Bayangkan ni, hak Allah Ta'ala berlaku. Tiba-tiba boleh berlaku perkara jahat, boleh berlaku perkara yang bukan qada Allah. Kok mana Allah kalau seumpama tu? Oh, konon nak lari ni, takut jadi zalim Tuhan. Pergi kepada tak ada Tuhan ni. Lucu kawalan Tuhan, tak ada Tuhan. Pernah satu kali, ni cerita buat ni panjang, tak masuk kitab kedua. Satu kali ni semua berkenaan berlaku. Ustaz, nak tanya sepatah. Tapi cara tanya tu orang bijak lah. Orang zaman sekolah dulu, orang sekolah tinggi, kerja pun pakat tinggi. Tapi nak kerja dah meeting dah ni. Ustaz, kalau hak jahat qada Allah juga, hak berlaku di Myanmar, Palestin tu, Tuhan buat tu. Lepas tu dah siang kau orang Rohingya, siang orang Islam di Palestin. Tuhan qada jadi gitu ke dia? Ni akalan. Ginilah. Kalaulah bukan qada Allah hak berlaku di Rohingya. Kalau bukan qada Allah berlaku di Rohingya, jadi orang Buddha tu buat sendiri-sendiri. Di mana dibuat? Di bumi Allah. Ke Myanmar bukan bumi Allah. Dibuat ke apa tu? Buat kepada orang Islam. Orang Islam dibuat. Lepas tu Tuhan tak kehendak. Lepas tu berlaku ke apa tu? Berlaku bukan Tuhan kehendak. Lepas tu Tuhan, mana Tuhan? Kalau kira tu balik pula. Lepas tu tanya pula, hak berlaku di Rohingya bukan qada Allah. Kalau kata bukan qada Allah, Tuhan tahu tak berlaku? Tuhan tahu. Tuhan boleh sekat tak tu? Tuhan kuasa tak nak sekat? Tuhan kuasa tak nak sekat? Nak orang Buddha tu bocah perut pakai mati situ le. Tuhan tak kuasa. Kenapa Tuhan tak guna kuasa? Tuhan tidak kehendak, tapi kenapa Tuhan biarkan? Guna pula. Tak ada Tuhan kalau faham gitu maknanya. Tak kita nak turut kalau kehendak Tuhan jadi zalim pula Tuhan. Kalau Tuhan tak kehendak, hak berlaku tu apa tu hak berlaku tu? Kepada siapa tu? Kepada orang Islam. Patut Allah mana? Nak usul panjang. Habis ajeng pernah kan agama. Tak kuasa Tuhan biarkan. Contoh. Polis ada situ. Orang ragu depan polis. Polis pun tengok klik-klik. Dia ada kuasa. Kita nak kata apa ke polis kan? Tak guna kuasa. Dan sekarang Tuhan kuasa tak? Nak sekat orang Buddha buat pada orang Rohingya. Tuhan kuasa. Sebab orang berlaku tu dia kata bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan jadi siang ke orang Rohingya, orang Palestin dia kata. Kau nak lain kot tu. Tapi akhirnya berlaku perkara hak Tuhan marah di bumi Tuhan, buat jahat pada orang Islam. Lepas tu Tuhan tidak kehendak. Lepas tu Tuhan tidak menyekat. Kau nak korek usul kerjaan Tuhan ni kau ada benda lagi tanya. Kalau kita nak korek usul, tanya balik, Tuhan kuasa dah nak jadi orang kafir tu jadi Islam belaka? Tuhan kuasa tak? Tuhan kuasa nak jadi orang jadi baik belaka, soleh belaka? Tuhan kuasa. Kenapa Tuhan tak buat? Kau nak soal habis lepas tu ni tak boleh nak soal-soal ni. Kita faham, kita pegang semua hak dia belaka. Baik jahat semua hak dia belaka. Itu atas bahagian orang Rohingya, orang Palestin. Dia kena musibah seumpama tu. Mati syahid. Itu bahagian dia. Bukan kata kita nak gitu, bukan. Tapi dia boleh bahagian mati syahid. Orang Palestin sentiasa ingat pada kematian. Sebab apa? Sebab bom bila-bila masa akan jatuh atas rumah mereka. Mereka sentiasa ingat kematian. Di kalangan keluarga mereka ada, mesti ada di kalangan hak mati syahid. Hak mati syahid dapat bagi syafaat pada 70 orang ahli keluarga. Dan kita ada keluarga kita mati syahid. Mereka ada keluarga mereka mati syahid, berjuang melawan hak Zionis kafir. Nampak macam mereka menghadapi kependeritaan, tapi di sisi Allah kita hak sana lenang ni, tak mati. Kamu mana mati tengah jalan? Mana mati? Tak mati. Kita hak sana lenang ni. Nampak rahmat ni, akidah macam mana?
Kita tak ada saat tu. Itu bahagian Tuhan tetap dah. Tidak apa senang lain dah. Tapi akidah tak manhala. Akidah tak jaga. Ilmu tak kemah. Jadi Mu'tazilah ni dia nak lari ni. Takut jadi zalim Tuhan. Akhirnya pergi kepada bukan kehendak Tuhan hak berlaku. Jadi kita kena ingat bukan hak orang Hiyal Palestin je. Majoriti ahli dunia orang kafir. Orang Islam 1/4 ke 1/5. Orang Islam pula berapa persen je hak Islam yang beriman. Islam pada nama saja, iman tak ada. Orang beriman pula soleh dengan tak soleh, bagi pula situnya. Kira-kira hak beriman dah soleh berapa persen tak tahu daripada sekalian ahli dunia. Kalaulah hak jahat tu bukan qada Allah, berarti sebahagian besar di dunia ni tak ada kaitan pun dengan qada dan qada Allah. Tak ada Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kalau Allah hanya mengqadakkan yang baik, Allah tidak mengqadakkan yang jahat. Orang kafir 3/4 dunia, 4/5 ahli dunia. Tadi orang Islam beriman ke tak beriman bagi pula. Hak beriman pula soleh tak soleh bagi pula. Hak soleh pula bukan soleh sama-sama, kadang-kadang buat salah juga. Tengok kalau kira berapa persen je baik atas dunia ni. Tu dah cerita lagi hak jin, dah cerita lagi hak syaitan. Betul? Berapa persen je hak Tuhan? Berapa persen je hak Tuhan? Hak baik. Mana Allah sebagai Rabbil Alamin, Tuhan? Dia Tuhan hak dia belakalah yang baik jahat pun. Lepas tu kita ni Tuhan qadakkan baik sikit-sikit, rajin belajar, rajin buat amal, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Nak timbul riak, wujud takabur pun tak timbul, sebab hak mari dia belaka. Kita hanya berdoa supaya Allah Ta'ala tetapkan kita atas ketaatan. Ya muqallibal qulub sabin qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Itu hak kita doa sebelum salam. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama Engkau dan ketaatan kepada Engkau. Tu ialah kita je. Lepas tu hak berlaku kejahatan tu bahagian dia. Di sebuah syariat kita wajib suruh ke benda baik, wajib kita cegah benda mungkar. Hak Tuhan perintah kita gitu sudah. Kita suruh makruh, kita boleh pahala. Kita cegah mungkar, kita boleh pahala. Dia bahagian masing-masing. Gimana? Jadi kalau kita Pati Paridah ni, walaupun kitab kecil je, ambil molek. Balik kepada akidah. Jaga akidah molek. Tapi nak jaga akidah kena tambah ilmu. Ada ni. Kita hidup atas persaudaraan, atas dasar akidah. Persaudaraan kita atas dasar agama, bukan atas dasar semangat semata-mata. Jadi kita guna masa hak tenang ni, kita perbanyakkan kuliah agama, kita perbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah untuk menghadapi cubaan yang bagai-bagai lagi cubaannya. Itu dia. Kan selesa duduk dalam tenang, boleh ngaji belaka. Tak ada halangan dah. Ke mana? Kesakak lagi. Tak sakak dah. Dan saya sendiri pun sebelum ni dapat peluang je. Mana-mana tempat alhamdulillah dapat peluang. Kita menyampaikanlah. Tapi masa tu masih lagi ada lah dia punya orang-orang yang tak selesa. Orang dapat, tapi ada orang tak selesa. Tapi alhamdulillah sekarang tak ada masalah lah. Ada ni. Jaga akidah molek, tambah ilmu molek, biar kita duduk atas jalan agama sampai ke mati. Berdalil pada kejahatan dengan iradah. Berdalil makna apa ni? Berdalil ni kita sandar benda jahat ni Tuhan lah ni. Ni nak sandar ni. Bukan berdalil ni dalil nakli akli tu bukan ni. Berdalil makna kita kata kita buat jahat. Kenapa? Kerana kehendak Allah. Hukumnya haram, dosa besar. Melainkan kita cerita perkara jahat kepada Allah,
ketika kita nak menceritakan berkaitan dengan pegangan. Duk cakap luar-luar, cakap saja tak lihat tu. Tapi kalau duk luar pun, duk kedai pun kita nak cerita bab akidah, kita cerita lah. Kita panggil makam mengajar lelaki lah tu. Tapi kalau nak saja tengok Allah budak-budak muda learning. Takdir Tuhan dia jawab. Kata. Lepas tu dia cakap ni kedai kopi ni, kedai kopi. Allah lah. Hak berat-berat ni lah. Dia pun jawab qada Tuhan. Kata dia ni ngaji mana pula ni. Ni tak betul lagi ni, tak betul lagi ni. Orang duduk cakap lah bab gejala remaja apa semua ni kan. Dia buat qada Tuhan. Bunyi sekarang qada Tuhan. Lepas tu nak orang tu kita kebekok kepala dia sekali. Qada Tuhan. Dia. Pandai ni. Orang pun sakok nak cerita. Ni pakai tak kena lagi ni, dah kena ni. Orang dah cerita bab hak berlaku ni, gejala-gejala berlaku ni macam mana kita nak hadapi. Apa orang muda ni bukan orang lain, anak cucu kita belaka, anak beranak kita belaka, anak jiran tetangga kita belaka. Anak kita molek pun kalau ada anak lain yang tak molek, anak kita pun akan boleh ngikut juga benda tak molek. Kita cakaplah benda gitu macam mana cara. Duk ni qada Tuhan. Qada Tuhan tu kata nak kena kekok kepala tau. Kok kepala sekali. Kenapa kamu kok kepala aku? Qada Tuhan. Bagaimana? Sanda perkara jahat kepada qada Allah bukan pada masa kita nak menghuraikan bab pegangan, haram, dosa besar. Terkadang boleh jadi kufur kalau kita nak menghalalkan ataupun kita nak menghina Allah Ta'ala. Mulut royak, mulut kata ni jangan buat benda jahat, jangan buat benda jahat. Benda jahat ni Allah yang qadakan. Tujuan ni nak menghina Allah, maka jatuh kafir wal iyazabillah. Kalau tak hukumnya haram, dosa besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.